الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Sidang mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita telah menyempurnakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala sebulan di bulan Ramadan. Pada hari ini kita telah dititahkan oleh Allah untuk bertakbir membesarkannya, seperti mana ayat yang kita bacakan tadi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu menyempurnakan bilangan-bilangan hari dan kamu membesarkan Allah di atas petunjuk yang diberikan kepada kamu. Maka kita bertakbir bagi membesarkan Allah. Seluruh pelosok alam ini setelah menyempurnakan amalan puasa, menyempurnakan amal ibadah Ramadan, mereka turut bertakbir menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir adalah lambang membesarkan Allah. Takbir adalah lambang mengangkat syiar bahwasanya tidak ada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Takbir adalah lambang kemenangan. Takbir menunjukkan kita melihat selain daripada Allah adalah kecil di hadapan kebesaran kerajaannya yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apakah kemenangan yang kita sambut pada hari ini? Kemenangan yang kita sambut pada hari ini ialah kemenangan untuk menewaskan kehendak diri kita sendiri bagi menegakkan kehendak Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan. Kemenangan memenangkan ajaran Allah di atas kehendak diri. Sekalipun kita mempunyai makan minum yang cukup, tetapi kita menghalangnya daripada makan dan minum, kerana yang demikian itu merupakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menghidupkan malamnya, kita bertasbih dan bertahmid, kita beristighfar, kita membanyakkan bacaan Al-Quran, kita beriktikaf. Semuanya adalah kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Allah Azza wa Jal tahu sifat hamba-hambanya. Dia tahu bahawasanya hamba-hambanya itu tidak sepenuh masa dapat tertumpu kepada sesuatu pekerjaan semata-mata. Ia memerlukan, di samping ia beribadah, ruang untuk ia berehat. Di samping ia bersedih, dia memerlukan kegembiraan. Di samping ia khusyuk, dia memerlukan ruang untuk dia melapangkan keadaan dirinya. Maka diistiharkan Aid, diistiharkan hari raya untuk kita. Seperti mana kita dititah perintahkan untuk berpuasa, wajib untuk kita berpuasa dan haram kita berbuka puasa.
Demikian hari ini wajib untuk kita tidak berpuasa, haram untuk kita berpuasa, kesemuanya bagi memenuhi titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un. Maksudnya, orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dalam keadaan jantung hati mereka merasa takut, merasa bimbang, sesungguhnya mereka itu kembali kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Abu Bakar Siddiq, apabila mendengar ayat ini, dia bertanya Nabi SAW, siapa itu? Orang yang memberi, yang membuat amalan, dalam masa yang sama takut, bimbang. Dia bertanya Nabi SAW, asyaribul khamr, ahum syaribul khamr, adakah mereka itu peminum arak? Au yasriqun, orang-orang yang mencuri. Nabi SAW menyatakan, la ya binta Siddiq, tidak wahai anak as-Siddiq, walakinna alladzina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersalat, orang-orang yang bersedekah, tetapi dalam masa yang sama mereka bimbang Allah tak menerima amalan mereka. Mereka itulah ulaika yusari'una fil khairat. Nabi sambung ayat itu, mereka itulah orang-orang yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Demikianlah sifat orang yang beriman. Setelah kita berpuasa, kita merasa runsing kadar manakah amalan kita diterima. Setelah kita bersalat, kita merasa runsing kadar manakah amalan kita diterima. Di dalam kegembiraan kita menyambut Aidil Fitr, di sudut hati kita yang dalam, kita bimbang sebanyak manakah amalan kita yang telah diterima. Di sudut jiwa kita yang dalam, kita merasa sedih dengan tawaran yang besar bulan Ramadan yang telah berlalu pergi, yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan perasaan ini dan sifat ini akan menjadikan kita hamba Allah yang terus beramal dengan amalan saleh, sekalipun setelah berakhirnya Ramadan yang mana kita akhirinya pada semalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah, manifestasi ini membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya. Maka kita disuruh pada hari ini untuk menzahirkan bagaimana kita kaum mukminin hadir pada suatu tempat dengan penuh merasa perasaan yang bahagia kerana kejayaan kita ialah menantaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan pakaian yang cantik, hadir pada tempat yang ramai, melaungkan takbir, menyempurnakan semalam zakat fitrah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini apabila kita berpuasa, kita tahu banyak kekurangan kita sebagai hamba Allah. Allah itu penyayang sifatnya. Dia mensyariatkan selepas puasa itu zakat fitrah. Tujuan zakat itu seperti mana yang disebut oleh Ibnu Abbas, katanya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-shaim min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin wa man addaha qabla as-salati fahiya zakatu maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Rasulullah telah memfardukan zakat fitrah. Ia merupakan pembersihan kepada orang yang berpuasa daripada perkataan yang buruk dan sia-sia. Kita berpuasa, terlafaz, terkeluar perkataan yang tidak wajar, mudah-mudahan zakat fitrah memadamkan kesalahan-kesalahan yang ada.
wa tu'matan lil masyakin, dan pemberian makanan kepada orang-orang yang miskin. Sesiapa yang menunaikannya sebelum salat, yakni sebelum imam salat tadi, maka dia adalah zakat yang diterima. Sesiapa yang menunaikannya selepas daripada salat, dia tidak lebih melainkan seperti zakat, melainkan seperti sedekah biasa. Maka wajib ditunaikan sebelum daripada salat. Dalam erti kata lain, setelah imam memberikan salam, berarti Allah Subhanahu wa taala telah menerima amalan kita, telah menyungkupkan telah menutup ruang-ruang kelemahan yang telah kita lakukan. Demikianlah Allah itu sifatnya penyayang. Dia ingin menerima daripada hamba-hambanya. Dia mensyariatkan syariat yang membolehkan hamba-hambanya itu hidup sebagai hamba yang taat kepadanya. Dia memudahkan syariat supaya syariat itu diamalkan oleh hamba-hambanya. Dia memberikan kelapangan pada syariat, bukan saja berpuasa, bukan saja disyariatkan kita berpuasa, disyariatkan untuk kita makan pada hari ini. Bukan saja disyariatkan untuk kita diam dalam khusyuk dan tenang di dalam salat di tengah malam, disyariatkan untuk kita tersenyum bergembira pada hari ini, untuk kita tertawa. Sehingga Nabi SAW itu begitu luas pada hari raya, membenarkan anak gadis menyanyi di dalam rumahnya, membenarkan orang-orang Habsyah membuat pertunjukan di dalam masjid. Demikian luasnya agama ini merangkumi setiap kehidupan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di negara kita ini keadaan cuacanya kadang-kadang kurang baik. Maka ruang untuk kita salat di tempat lapang, di musalla, kadang-kadang kurang berpeluang kepada kita, kerana terdedah kepada hujan dan seumpamanya. Para ulama telah menyebut bagaimana disunatkan hari raya ini asalnya untuk salat di musalla, iaitu di tempat lapang. Nabi SAW baginda itu ada masjid, iaitu Masjid Nabi, yang mana masjid yang terbaik selepas daripada Masjidil Haram. Padanya ada berbagai-bagai fadilat yang disebut oleh baginda. Pun begitu, tidak pernah baginda salat di dalamnya, melainkan baginda akan salat hari raya. Tidak pernah baginda salat hari raya di dalamnya, baginda akan salat di musalla yang jaraknya lebih kurang 1000 hasta daripada masjid baginda. Pada musalla itu dikerahkan seluruh umat Islam keluar. Kata Ummu Atiyah, Nabi menyatakan, amarana an nukhrijahun, kami diperintahkan untuk mengeluarkan mereka. Siapa mereka itu? Al-awatiqu, iaitu merupakan anak-anak gadis. Mereka itu wal huyat, dan wanita-wanita yang haid juga keluar. Wa zawatil khudur, dan anak-anak wanita, perempuan-perempuan remaja juga keluar, yang biasanya kadang-kadang mereka tidak keluar di dalam culture Arab, mereka tidak keluar. Nabi suruh semuanya keluar. Fa ammal huyat ya'tazilna al-musallal muslimin, adapun orang haid mereka tak salat. Wa yashhadna al-khair wa da'watal muslimin, tetapi turut berkumpul untuk menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimin. Demikian itu yang dikendakkan oleh Nabi SAW, supaya sembahyang raya itu menzahirkan syiar yang besar, menzahirkan perpaduan kaum muslimin, memahirkan kegembiraan kaum muslimin, melahirkan seruan yang satu, membesarkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah agama yang telah disyariatkan kepada kita. Sebab itu maka pada hari ini, keluarkanlah anak isteri kita, keluarkanlah sesiapa saja, supaya hadir di dalam perhimpunan kaum muslimin. Jangan ada selepas daripada ini, pada hari raya ini, dalam keadaan kita menzahirkan syiar kaum muslimin, anak-anak kita pada generasi ini yang akan terperuk di dalam bilik mereka,
hanya bermain dengan handphone mereka, seolah-olah tidak ada apa-apa perayaan kaum muslimin pada hari ini. Sedangkan kita disuruh untuk menzahirkan kebesaran hari ini. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, katanya, kana Nabi SAW idza kana yaum al-'aid khalafa at-tariq. Nabi itu apabila pada hari raya datang dan pergi pada jalan yang berbeza, datang pada jalan yang lain, pulang melalui jalan yang lain. Para ulama berbincang tentang mengapakah Nabi SAW melakukan hal ini. Di kalangan mereka menyatakan kerana Nabi ingin jumpa lebih ramai. Di kalangan mereka kata Nabi nak bagi banyak tempat yang lebih berkat. Kalangan mereka kata Nabi nak menziarah lebih ramai orang, dan berbagai-bagai lagi. Apapun yang pentingnya, di samping sunnah datang dan pergi pada jalan yang berbeza, kita disuruh untuk menzahirkan hari ini, hari yang bahagia. Di sana sini kita berjumpa orang, bertegur siapa. Hari ini bukan hari bersembunyi di dalam rumah. Suruhlah anak-anak kita keluar, suruhlah semua orang keluar untuk berjalan dan menyaksikan, berjumpa dengan orang ramai. Kerana ini adalah hari syiar. Dibimbangi zaman teknologi ini, dengan manusia begitu terikat dengan alat-alat komunikasi media, menyebabkan mereka seakan-akan melupai hari kebesaran mereka. Habis daripada hari raya, anak-anak kita pulang ke rumah, mereka mengambil handphone mereka, mereka mendiamkan diri bersendirian di cerok-cerok rumah mereka. Maka hari raya pada zaman ini kelihatannya hari demi hari keadaan makin berkurang, kerana manusia merasakan tak penting lagi. Cukuplah mereka mengucapkan hari raya melalui media sosial yang mereka ada. Marilah kita menzahirkan syiar pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di samping kita bercakap tentang soal persepsi dan imej Islam, soal syiar Islam pada hari ini, soal menzahirkan orang Islam sebagai satu umat, soal menzahirkan apa yang Allah nyatakan, wa anna hadhi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Inilah umat kamu, umat yang satu, kata Allah, dan akulah Tuhan kamu, hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku. Dalam kita menzahirkan syiar ini, ternyata brand, ternyata jenama, ternyata imej Islam itu di peringkat antara bangsa tidak baik. Dunia senantiasa memandang Islam dengan pandangan yang salah. Umat Islam sedang senantiasa menjadi mangsa. Berita-berita media tidak berpihak kepada kita. Seringkali kita dikaitkan dengan keadaan yang negatif, keadaan yang kurang baik, sedangkan kita merupakan umat yang paling besar dalam dunia ini. Walaupun Kristian itu merupakan agama yang terbesar, tetapi ramai orang-orang barat tidak lagi berpegang kepada Kristian. Jika dicampur tolak, barangkali umat Islam merupakan agama yang terbesar. Tetapi sana sini kita mendengar orang Islam sentiasa menjadi mangsa. Mengapakah sehingga ke peringkat ini kita hadapi, sedangkan kita disuruh untuk menjadi umat contoh? Kita disuruh keluar ke jalan pada hari ini, supaya orang dapat melihat inilah umat Islam, kami ingin jadi sebahagian daripada mereka. Tapi hari ini ramai orang tidak ingin ataupun merasakan beban untuk dikaitkan dirinya dengan orang Islam. Orang Islam sendiri merasa berat untuk zahir sebagai umat Islam jika mereka berada dalam masyarakat yang lain. Demikian negatifnya pandangan-pandangan yang dikaitkan dengan agama. Di samping ia merupakan perancangan musuh yang mempunyai agenda yang jahat terhadap umat ini, tetapi ia juga berkaitan dengan kelemahan diri kita sendiri. Hari ini adalah hari kita menyambut hari yang mulia. Kita baru saja menamatkan puasa.
Sebulan lamanya orang Islam menahan diri daripada makan perkara yang ada di hadapan mata mereka, hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat yang berpuasa sebulan Ramadan gagal menjadi umat yang bebas daripada rasuah dalam kebanyakan negara-negara orang Islam. Gagal menjadi umat yang terbaik pentadbirannya dan urus takbirnya dan amanahnya dalam menguruskan harta rakyat dan negara. Gagal menjadi umat yang terbaik dalam menunjukkan contoh pentadbiran yang terbaik pada dunia ini. Jika disenaraikan indeks negara-negara yang bagus pentadbiran urus takbirnya, negara-negara umat Islam tidak berada di peringkat yang teratas. Seringkali ia dibolot oleh negara-negara yang kita katakan kufar, tidak beriman, tetapi mereka mentadbir uruskan umat mereka dengan cara yang terbaik di atas indeks amanah yang mereka sendiri letakkan pada diri mereka. Sementara kita yang berpuasa telah gagal untuk melakukannya. Bahkan berapa banyak pembaziran yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Bahkan sebahagian manusia ada yang memakan daripada berbuka puasa daripada rezeki yang tidak halal. Sebab itulah syiar agama itu, walaupun diajar kepada kita, gagal diangkat di dalam kehidupan. Jika kita lihat negeri ini, umat Islam, betapa banyak keindahan, negeri yang indah yang Allah berikan pada kita. Hari ini ramai anak-anak Perlis pulang ke negeri Perlis ini. Lihatlah Perlis yang indah ini, yang menghijau, yang Allah berikan dengan pemandangan yang indah. Demikian negara kita ini, demikian juga negara-negara orang Islam yang lain. Kemudian kita bandingkan pula kadar kebersihan yang kita tunaikan seperti mana yang sepatutnya kita lakukan. Sebulan berada di dalam masjid dalam keadaan taharah, membersihkan diri. Sebulan berada di dalam masjid dalam memastikan kebersihan pakaian. Tidak salat kita pada hari ini melainkan dalam keadaan yang bersih. Tetapi indeks kebersihan kita tidak baik. Sampah sarap pada malam raya, sampah sarap pada bulan puasa, plastik yang telah menyebabkan kesakitan kepada alam ini. Negara-negara yang tidak pernah bertakbir, negara-negara yang tak menyebut alam adalah ciptaan Allah, mereka menjaga negeri mereka. Norway lebih bersih daripada kita, New Zealand lebih bersih daripada kita, Jepun yang tidak tahu apakah agamanya Buddha ataupun Shinto, dia jauh lebih bersih daripada negara orang Islam. Kita yang belajar bab taharah gagal mengangkat kebersihan di dalam negara orang Islam. Kemudian kita memberitahu dunia, Islam is a way of life. Islam adalah cara hidup. Kita kata, but Islam is the way of life. Islamlah satu-satunya cara hidup. Sedangkan mereka gagal melihat cara hidup kita. Pada hari raya, mudah-mudahan di tempat kita tidak ada. Demikian pada hari Jumaat, orang Islam berhimpun bagi setiap minggu. Hari raya setahun sekali. Lihatlah bagaimana orang Islam mengatur kenderaan-kenderaan mereka di jalan-jalan. Di dalam salat, saf kita satukan, kita luruskan supaya tidak bengkang-bengkok. Sementara kenderaan kita di jalan raya, kita gagal untuk meletakkannya agar tersusun seperti mana saf kita di dalam salat. Di manakah syiar yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk kita hadir ke sini dan menzahirkannya? Inilah umat yang terpilih. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang demikian itu kami jadikan kamu umat pertengahan, umat contoh, supaya kamu menjadi saksi kepada manusia, dan Rasul itu menjadi saksi kepada kamu. Di manakah kita sebagai saksi kepada manusia? Manusia menyaksikan penuh kelemahan. Kita tidak menunaikan maksud ibadah yang ada di dalam kehidupan kita ini. Maka dengan itu,
Marilah kita zahirkan makna ibadah. Hari ini kita memakai pakaian yang wangi dan cantik. Demikian orang Islam sentiasa kelihatan kemas dalam diri mereka, kemas dalam susunan mereka, kemas tempat tinggal mereka. Jika rakyat negeri Perlis ini menjaga kebersihannya semuanya, menjaga sungainya, menjaga bukit bukaunya dengan bersih, kita tidak memerlukan bangunan yang tinggi untuk menjemput orang datang menziarahi negeri ini. Kita tidak memerlukan bangunan yang besar-besar dan projek mega untuk menjadikan orang menziarahi dan datang menghabiskan masa dalam negeri ini. Dengan segala keindahan, dengan segala kehijauan sungai dan bukit bukau yang ada, mencukupkan untuk manusia datang ke sini. Jika tempat makan kita bersih, kedai-kedai kita bersih, selepas daripada puasa ini kita buka semula kedai kita dengan keadaan yang bersih, tanda kita orang yang keluar daripada Ramadan. Negeri yang bersih makanannya, indah tempatnya, bersih jalan-jalannya, sudah pasti ia menjadi tumpuan manusia tanpa memerlukan belanja ratusan juta membina bangunan-bangunan yang tinggi. Inilah yang Allah mahu daripada kehidupan sebagai umat yang contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah pada hari ini kita menzahirkan syiar agama. Di samping kita lepas daripada ini akan pergi ke berbagai-bagai tempat bertemu dengan kawan dan rakan, sanak dan saudara. Ini adalah hari yang Allah tetapkan bagi kita. Maka pastikanlah kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Terutamanya apabila kita berhubung dengan orang lain. Ramai orang, jika dia bersendirian, dia bagus. Tapi bila jumpa orang lain, dia gagal mengawal perkataan-perkataannya. Ada orang yang cepat lidahnya untuk memaki hamun. Ada orang cepat lidahnya untuk mencarut dan mengeluarkan perkataan yang jelek dan kasar kepada orang lain. Sebulan Ramadan, Allah mengajar kita. Tadi kita baca hadis berhubung dengan fitrah, supaya fitrah membersih kita minal lagwi war rafathi, daripada sia-sia dan perkataan yang buruk. Mudah-mudahan setelah Allah telah menutup dosa-dosa kita pada bulan Ramadan, jangan kita mulakan dengan mencarut-marut dan perkataan yang buruk setelah kita keluar daripada Ramadan. Kita boleh memberikan pandangan, boleh mengkritik, tetapi sentiasa dengan bahasa yang beradab. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahasyan wala la'anan, kata Anas. Nabi itu bukanlah orang yang suka mengucapkan kekejian, seorang pelaknat, dan seorang yang bukan seorang yang cukup maki hamun, ucapkan kekejian dan pelaknat. Itu bukan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hadir dalam satu majlis, ada seorang lelaki Ansar duduk dalam majlis. Duduk dalam majlis bercakap, keluar perkataan tak elok. Nabi SAW kata, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Maki orang muslim fasik dan memerangi mereka adalah kafir, kufur, kekufuran. Maka jangan kita maki orang, keluarkanlah perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitanaka lil insani aduwwan mubin. Bagi taulah hamba-hambaku supaya mereka berkata dengan perkataan yang baik. Ay yaqulu allati hiya ahsan, cakap yang baik. Dalam ayat yang lain, wa qulu linnas, cakap kepada manusia yang baik. Tak sekira muslim tak muslim, cakap yang baik. Sebab apa? Quran kata kerana syaitan menghasut di antara mereka. Hari raya, kita hadir hari raya dengan gembira, dengan perkataan yang buruk, maka hari raya kadang-kala ada adik-beradik yang bergaduh. Ada adik-beradik yang tidak bertegur siapa kerana peristiwa pada hari raya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna syaitana yanzaghu bainahum, kerana syaitan itu menghasut di kalangan mereka, menghasut melalui perkataan-perkataan kita. Marilah kepada hari ini kita menzahirkan syiar pada hari raya ini. Tunjukkanlah kita adalah para graduan yang keluar daripada madrasah Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk serta hidayah-Mu kepada kami sekalian, kepada hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami itu, utama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Perempuan Perlis, dan kepada Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, dan Raja Puan Muda Perlis serta kaum kerabat diraja keseluruhannya, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sehat sejahtera. Semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Allah, makmurkanlah tanah air kami dengan amalan-amalan saleh, dan hindarlah ya kami daripada bala bencana disebabkan dosa-dosa kemungkaran yang telah kami lakukan. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlik kafarata wal munafiqin a'da'aka a'da'ad-din. Berilah pertolongan kepada kaum muslimin di Palestin, di Syria dan di mana saja. Ya Allah, lembutkanlah jantung hati kami untuk membantu saudara-saudara kami yang menerima musibah. Ya Allah, berikanlah kesedaran kepada seluruh umat Islam untuk mengambil berat tentang saudara-saudara mereka. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana fiha, wa aslih lana akhiratana التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل الخير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.